Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak pelajar semua? Pada kali ini kita akan belajar bahagian hadis hukum bab yang kedua bagi tajuk hukuman zina. Jangan lupa untuk tekan button subscribe dan juga like, dan juga pastikan anda menekan button loceng supaya menerima notifikasi untuk video-video yang akan datang. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi masjidi fanadahu faqala ya Rasulullah inni zanaitu fa'arada anhu fatunha tilqa'a wajhihi qala lahu ya Rasulullah inni zanaitu fa'arada anhu raddada alaihi arba'a marratin falamma syahida ala nafsihi arba'a syahadatin da'ahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala habika jununun qala la qala fahal ahsanta qala na'am faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam izhabu bihi farjumuhu. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau telah berkata, seorang lelaki telah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa baginda berada di dalam masjid. Lalu beliau memanggil Rasulullah seraya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling daripadanya sehingga dia mengulangi lagi, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah melakukan perbuatan zina. Diulang pengakuannya sebanyak 4 kali. Maka apabila lelaki berkenaan telah membuat pengakuan ke atas dirinya sebanyak 4 kali, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun memanggilnya lalu bersabda, adakah engkau gila? Jawab lelaki itu, tidak. Nabi bersabda lagi, adakah engkau telah berkahwin? Jawab lelaki itu, ya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bawalah dia dan jalankan hukuman rejam. Tuntutan hukum berdasarkan hadis. Hadis ini menjelaskan yang pertama, orang berzina yang muhsan, iaitu sudah berkahwin, wajib dikenakan hukuman rejam. Yang kedua, pengakuan penzina boleh diambil kira sebagai salah satu cara pensabitan hukuman hudud. Yang ketiga, pengakuan tersebut disyaratkan sebanyak 4 kali bagi membolehkan penzina dijatuhkan hukuman hudud. Okey, seterusnya, apakah pengertian zina? Dari sudut bahasa, iaitu persetubuhan haram. Dari sudut istilah pula ialah zina bermaksud perhubungan seks haram antara lelaki dengan perempuan tanpa ikatan perkahwinan yang sah. Apa pula jenis-jenis hukuman zina? Jenis hukuman zina terbagi kepada dua. Yang pertama muhsan dan juga yang kedua ghairu muhsan. Apa itu muhsan? Muhsan ialah penzina yang telah berkahwin, sama ada lelaki atau perempuan, akan direjam sehingga mati. Ghairu muhsan iaitu penzina yang belum berkahwin, sama ada lelaki atau perempuan, akan disebat sebanyak 100 kali dan dibuang daerah selama setahun. Hukuman hudud bagi penzina juga dijelaskan dalam ayat Al-Quran. Artinya, perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina hendaklah kamu sebat tiap-tiap seseorang daripada kedua-duanya 100 kali. Surah An-Nur ayat yang kedua. Hukuman buang daerah. Majoriti fuqaha termasuk mazhab Syafi'i berpendapat bahawa hukuman ini adalah termasuk dalam kategori hudud. Justru wajib dilaksanakan selama setahun bersama-sama hukuman sebat. Sebab urut hadis. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam masjid, seorang lelaki Muslim telah datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Lelaki tersebut telah mengadu bahawa dia telah berzina, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghiraukannya.
Kemudian lelaki tersebut mengulang-ulangnya sehingga 4 kali. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada lelaki tersebut sama ada dia mempunyai penyakit gila. Lelaki tersebut menjawab bahawa dia tidak gila. Rasulullah SAW bertanya lagi sama ada dia sudah berkahwin. Lalu lelaki tersebut menjawab bahawa dia telah berkahwin. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan agar lelaki tersebut direjam. Apakah kaedah istibat hukum zina berdasarkan lafaz izhabu bihi farjumuhu? Ulama mengistibatkan hukum zina melalui lafaz izhabu bihi farjumuhu. Kalimah ini merupakan fi'il amar yang menunjukkan perintah, suruhan yang membawa hukum wajib. Oleh itu, wajib bagi penzina yang telah berkahwin dihukum rejam sampai mati. Apakah cara pensabitan hukuman zina? Terdapat 3 kaedah pensabitan hukuman zina. Yang pertama, pengakuan penzina sendiri, iaitu penzina telah mengulang pengakuan sekurang-kurangnya 4 kali. Yang kedua ialah penyaksian 4 orang saksi. Saksi yang akil, baligh dan adil, iaitu mempunyai integriti peribadi. Yang ketiga ialah qarinah atau bukti, iaitu evidence, bukti yang meyakinkan. Apakah kepentingan mengamalkan ketelitian dalam pensabitan hukuman zina? Yang pertama, mengelakkan daripada berlaku sebarang bentuk kezaliman dan penganiayaan yang akan mencalakan imej mereka yang tidak bersalah. Yang kedua ialah memberi keadilan kepada penzina agar mendapat balasan yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan. Seterusnya, langkah untuk menjauhi perkara yang boleh mendekatkan diri kepada zina. Sebagai seorang Muslim, kita seharusnya berusaha untuk menjauhkan diri daripada perbuatan yang berkaitan dengan zina. Antara langkah yang sesuai diambil ialah yang pertama, menjaga dan membataskan pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang kedua ialah meningkatkan pendidikan agama kepada anak-anak.